السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah membicarakan beberapa mutiara daripada 100 daripada ayat surah Al-Baqarah, yang mana di samping itu perlulah untuk kita menjadikan bacaan wirid ataupun bacaan harian Al-Quran ini dengan bacaan yang sebanyak-banyaknya. Seperti mana hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi 10 ayatin lam yuktab min al-ghafilin." Barang siapa yang berjaya melengkapkan bacaannya pada sehari itu 10 ayat, maka tidak akan dicatatkan kepadanya sebagai orang-orang yang lalai. Tidak akan tergolong daripada orang-orang yang lalai sekiranya membaca sekurang-kurangnya 10 ayat. Wa man qara'a bi mi'ati ayatin kutiba lahu min al-qanitin atau kama qala. Dan barang siapa yang membaca 100 ayat dalam sehari, maka dituliskan, digolongkan orang itu sebagai orang-orang yang qanitin, yakni orang-orang yang mendapat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pada dirinya sentiasa melahirkan sifat kehambaan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah di antara fadilat sekiranya kita mampu untuk membaca 100 ayat sehari semalam dalam sehari. Kita lihat pada kesempatan pagi ini ayat surah Al-Baqarah 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Maksudnya, apabila datang seorang Rasul dari sisi Allah kepada mereka bagi mengesahkan perkara yang ada pada mereka, maka sebahagian orang yang telah diberikan kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang mereka. Mereka seolah-olah tidak mengetahui. Dalam ayat ini tuan-tuan diturunkan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Dan telah kita sebutkan dalam beberapa kesempatan sebelum ini, sepatutnya golongan ahli kitab yang menantikan ketibaan Nabi Rasul akhir zaman di Madinah itu, sepatutnya bila datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kesukaran untuk mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang menyebutkan perkataan Nabi ini telah pun disebutkan dalam kitab-kitab mereka, terutama kitab At-Taurat. Dan mereka mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, perincian disebutkan sifat-sifat itu di dalam kitab Taurat. Lebih mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi malangnya kata Allah di sini, walamma ja'ahum, tatkala datang kepada mereka Rasulun min indillah, Rasul daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ditaukidkan lagi, dikuatkan lagi kenyataan Nabi dan Rasul itu datang daripada sisi Allah. Maksudnya lantikan pilihan itu datang daripada Nabi, datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kedatangan Nabi ini membenarkan, mengesahkan perkara yang ada pada mereka sebelum itu, yakni kitab Taurat. Tatkala datangnya kebenaran kepada mereka,
kebanyakan daripada golongan ahli kitab ini nabadha fariqun minal ladzina utul kitab, mereka melemparkan kitab Allah Subhanahu wa taala ke belakang mereka. Jadi di sini tuan-tuan ialah dari sudut maknawinya, sama ada yang ada pada mereka itu diketepikan, dikesampingkan walaupun adanya pengetahuan berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka melemparkan kitab itu, maksudnya ialah ajaran dan tauhid itu dibelakangkan oleh mereka. Ia dari sudut maknawinya. Dan daripada sudut hissinya, yakni secara boleh dilihat, bagi menyelisih perbuatan orang-orang Yahudi, mereka meletakkan kitab Taurat itu di belakang mereka. Tidak diletakkan kitab yang berada daripada kulit ke kulit itu, tidak diletakkan di tempat yang sepatutnya. Lalu kita sebagai umat Islam memuliakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, terutamanya mushaf Al-Quran, tidak diletakkan di tempat yang tidak sepatutnya. Tidak diletakkan di tempat yang rendah, apatah lagi diletakkan di belakang badan kita. Maka itu merupakan satu penghinaan, seperti mana yang dilakukan oleh golongan ahli kitab yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melemparkan, yakni tidak beramal dengan kitab Taurat, dan mereka seolah-olah tidak mengetahui ilmu yang ada pada mereka yang mengenai Nabi SAW, mengenai risalah Islam. Mereka menolak apa yang ada pada mereka ketika itu daripada sudut ilmu yang Allah berikan pada mereka. Jadi mereka melemparkan, yakni tidak beramal dengan kitab Allah Subhanahu wa taala ke belakang mereka, maka mereka seolah-olah tidak mengetahui. Lalu bila mana mereka tidak beramal dengan kitab Taurat, tidak mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada mereka, lalu apakah yang mereka ikuti? Apakah yang mereka ikut sebagai panduan hidup mereka? Lalu dijelaskan pada ayat berikutnya, ayat 106, dan ayat yang sedikit panjang, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah 102 surah Al-Baqarah, "Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Maksudnya ialah mereka itu mengikut ajaran, yakni sihir yang dibacakan oleh buah-buah syaitan pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman bukan kufur kerana mengamalkan sihir, tetapi buah-buah syaitan itulah yang kafir. Mereka lah yang mengajarkan ilmu sihir kepada manusia dan dua malaikat, iaitu Harut dan Marut, Harut dan Marut, di negeri yang namanya Babil, Babylon. Padahal mereka berdua tidak mengajar seorang pun, melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, "Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk kamu. Oleh itu janganlah kamu menjadi orang yang kafir." Dalam pada itu ada juga orang mempelajari sesuatu daripada mereka berdua, iaitu ilmu sihir yang boleh mencerai-beraikan suami dan isteri. Jadi di antara sihir yang paling besar yang memberikan kejayaan kepada syaitan bila mana mereka mampu untuk memecah belahkan rumah tangga dengan sihir. Itu di antara sihir yang paling besar kesannya. Dan Allah menyatakan padahal mereka tidak dapat memberikan mudarat pada seorang itu dengan sihir, melainkan dengan izin Allah. Sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak sedikit pun memberikan manfaat. Selain itu mereka telah mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidak akan mendapat balasan yang baik di akhirat.